Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa yajma'u ma'aniya hadhihi al-aqaid kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, dan dihimpunkan akan segala makna simpulan iman yang telah tersebut dahulu itu oleh perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni bahawasanya makna perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, makna dia itu menghimpunkan akan segala makna, segala simpulan iman yang tersebut dahulu itu. Iz ma'nal uluhiyah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, belas ihsan dia, limpah kurnia dia semata. Masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dialah yang boleh menghidup dan mematikan, alhamdulillah. Masih dihidupkan kita, alhamdulillah. Dihidupkan kita pula dalam keadaan lahir pun dah Islam melalui mak ayah kita. Allah Ta'ala limpah kurnia dia, belas ihsan dia, beri kita boleh taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan dia menjadikan kita di kalangan orang-orang yang bersungguh nak mengaji, nak belajar, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan macam mana nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap masa dan keadaan, alhamdulillah. Syukur dipertemukan kita pula dengan orang yang boleh mengajar, tunjuk kita jalan yang kebenaran, alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan dia. Syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu kelebihan demi kelebihan, peliharaan demi peliharaan, rahmat dan pengampunan sentiasa Allah Ta'ala anugerahkan, alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan dia, beri kita keupayaan, kesungguhan, minat berterusan berada dalam majlis penuh kemuliaan. InsyaAllah kita nak sambung ambil manfaat daripada kitab Sirajul Huda ni, insyaAllah. Kata musannif, wa yajma'u ma'aniya hadhil aqaidi kulliha. Siapa yang yajma' kalimatu qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita nak sambung ni macam mana kita sebut pagi tadi. Kita dah selesai nisbah sebut satu persatu dengan apa yang telah ditafsil, dihurai, disyarahkan oleh ulama kita. Ambil parti daripada kandungan konten daripada seluruh Al-Quran hadis yang muktamad, yang disepakati oleh ulama salaf dan khalaf, oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, yang memang tak boleh diingkari sama sekali, bahkan mengingkarkan dia membawa padah, boleh jatuh kufur, murtad, na'udzubillah, kerana mengingkari sifat-sifat kesempurnaan yang memang sabit dengan nafs Al-Qurannya, hadisnya, bahkan hudah aklinya, bahkan berlaku ijma'
di atas segala sifat yang telah kita bicara lepas tu, khasnya dengan angka 20 wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus bab ketuhanan, dan 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus dalam bab kerasulan. Jadi dia nak buat ringkasan dengan apa telah kita bicara tu. Terjemah dia, kata dia, dan dihimpunkan akan segala makna simpulan iman yang telah tersebut. Jadi semua bab ketuhanan, bab kerasulan atau bahasa Arab dia, semua bab uluhiyat, bab nubuwat ni terhimpun dan boleh disimpulkan dan dihimpunkan oleh perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maksud dia? Yakni kalau tak faham tu, bahawasanya makna perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, makna dia tu menghimpunkan akan segala makna, segala simpulan iman yang tersebut dahulu itu. Jadi yang ni dia buat rumusan atau istilahnya dia panggil bab simpulan iman. Nak menyimpulkan segala perkara yang kita belajar bab keimanan, bab ketuhanan, bab kerasulan. Cuma ada tinggal satu lagi bab yang dipanggil sam'iyat, juga kalau ikut dengan kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diterangkum sekali dengan bab sam'iyat, kerana bab sam'iyat ni ialah istilahnya benda-benda ghaib yang dikhabar, dimaklumkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lazim daripada membenarkan Rasulullah, membenarkan apa ungkapan yang keluar daripada mulut Rasulullah. Membenarkan Rasulullah maksudnya membenarkan segala perbuatan Rasulullah, membenarkan segala ikrar Rasulullah, membenarkan apa saja yang datang daripada Rasulullah selagi bukan dalam bab khususiyat Rasul, bab khususiyat yang khas. Yang tu Rasul Nabi kita Muhammad SAW khas saja yang boleh buat, maka umumnya apa yang datang pada Nabi Rasul adalah terbaik. Jadi semua makna yang telah kita belajar tu, bab ketuhanan, bab kerasulan, bab sam'iyat ni, makna dia semua tu ada dalam kalimah yang seringkas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi yang himpun tu apa? Makna dia. Itu pun saya pernah sebut, istilah ulama sebut dengan bahasa istilah yang kita dok pakai, akidah. Inilah simpulan aqaid ataupun akidah iman. Bahasa disebut makna simpulan iman. Jadi bila dibahasakan simpulan iman ni, seolah-olah perkataan la ilaha illallah ni ibarat macam tali yang digunakan untuk mengikat, menghimpunkan semua ranting-ranting iman. Apa bahasa itu? Semua cabang-cabang iman, semua bab iman, khasnya yang 50 ini, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus pada Allah Ta'ala, 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus pada Rasul, dan lazim daripada itu membenarkan sam'iyat. Semua makna yang dalam tu terkandung dalam makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu yang perkataan la ilaha illallah tu, dia bukan sebarang kalimah. Tak istilahnya dia dipanggil jawami'ul kalim daripada Rasulullah. Bahkan atas lafaz Quran pun ada datang dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia termasuk kalimah yang ada mukjizat. Pasal apa? Di mana mukjizatnya? Mukjizat Quran dia bukan mukjizat hissi, tapi adalah mukjizat maknawi. Bila mukjizat maknawi, perkataan la ilaha illallah tu, walaupun tengok terjemah tu tiada Tuhan melainkan Allah, tu ringkas sungguh lah terjemah tu kan. Seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkandung dalam tu. Bayang tu. Atau kita sebut secara khas bab akidah, 50 aqaidul iman tersimpun dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap. Jadi apa yang kita nak bicara ni, dia nak sebut mengenai macam mana wajah boleh terhimpun tu.
Itulah. Pasal kita bila ada ilmu dalam bab macam ni, kita ada jalan macam mana bila sebut la ilaha illallah, semua bab ketuhanan memada dengan kita hanya sebut la ilaha illallah ni. Semua apa yang sewajibnya pada Allah Ta'ala kita akan mengiktiraf dan mengakui, dan apa yang tak sepatutnya yang berupa sifat kekurangan, sifat naqais, yang istilahnya kufur, syirik, benda macam ni adalah bawa pula sifat kekurangan yang tak selayaknya dengan Allah Ta'ala, yang sifat dan ciri ini akan mewajibkan benda yang harus ke, memustahilkan benda yang harus, atau seumpamanya takkan berlaku selain daripada itu. Bahkan pengakuan la ilaha illallah ni tepat betul macam mana seluruh ajaran Rasulullah, tak ada satu pun tertinggal, dan semua tu terimpun hanya dengan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kod bahasanya. Atau istilah akidah dengan makna ma'qudah. So, ada akidah dengan makna memang makna fa'ilah, ada akidah dengan makna maf'ulah. Memang kalau kita belajar bahasa Arab ada prinsipnya tu. Istilahnya kalau saya sebut ada wazan fa'ilah, akidah, fa'ilah. Ada datang dengan makna isim fa'il, ada datang dengan makna isim maf'ul. Kalau datang dengan isim fa'il, dia dengan makna yang menyimpul, yang mengikatkan sekalian cabang-cabang iman tu. Kalau dengan makna ma'qudah, dia adalah perkara yang disimpul daripada sekalian cabang-cabang iman. Jadi seolah-olah perkataan la ilaha illallah ni macam seutas tali, seutas benang, atau apa lagi, benda-benda yang diguna untuk mengikat segala yang terangkai dan terangkum di atas prinsip-prinsip bab ketuhanan dan prinsip-prinsip kerasulan. Itulah yang dikatakan la ilaha illallah ni menghimpunkan semua aqaidul iman. Macam mana boleh himpun sependek itu? Nanti dia akan hurai. Satulah di atas dia menghimpunkan semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni. Maka dalam syariat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, jadi syarat dan rukun besar untuk orang kafir masuk Islam mesti menyebut kalimah. Dan kalau ada orang jadi murtad, na'udzubillah, jadi pasti berdosa pun, antara benda yang sangat dianjurkan untuk disebut adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi besar tu peranan dia. Kalau kita pun misalnya terharu, letih, penat, putus asa, katalah gitu kan, long life, trust, frust, apa lagi istilah lah ni, stres, apa lagi, fed up, jemu, cemuy, bosan, penawar dia apa? La ilaha illallah. Bukan bodoh-bodoh je, oh zikir tenang hati. Tak, bukan macam tu. Macam tu. Memang ada istilah zikir penenang hati, tapi zikir penenang hati ni macam mana nak pergi tenang hati? Kau faham makna dia tenang hati. Pasal apa boleh tenang hati? Pasal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, prinsip besar dia mengajar ketuhanan Allah saja ilah. Selain pada Allah tak akan memiliki sifat ilah. Dan bila kata Allah ni ilah, bahasa terjemah Tuhan, ataupun dengan bahasa lain Allah juga ada sifat ketuhanan, maksudnya makhluk, sekalian makhluk tak akan ada ciri ketuhanan sama sekali. Dan ciri ketuhanan itulah yang kena faham elok, yang dengan itulah kita nak isbatkan inilah sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Bahkan di sebaliknya mustahil pada Allah Ta'ala perkara-perkara yang tu yang atas kita dah belajarlah semua apa dia, satu cabang-cabang iman tu, yang wajib mana mustahil, mana yang harus, mana, dan tersimpul hanya dengan seringkas dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu pun sebut nama kalimah, sebut dalam kita ni, sebut nama kalimah tu atau istilah ilmu balaghah dia dipanggil min itlaqi juz wa iradatil kull. Apa maksud dia? Sebut kata kalimah tapi sebenarnya kalam ataupun jumlah. Kalau asal kalimah ni terjemah orang putih, words kan, a word. Kalau dua kalimah, two words syahadah, dua kalimah syahadah. Words ke sentences kan? Sentences. Sebab itu kenapa panggil words? Oleh kerana terlalu ringkasnya dia,
tapi begitu padat dan menghuraikan segala bab ketuhanan, kerasulan, bahkan agama Islam, iman, ihsan, taqwa, tauhid, semua termasuk hanya dengan kalimah seringkas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu datang ungkapan Nabi SAW ajar kita apa dia? Afdalu zikri apa dia? La ilaha illallah. Kenapa dia afdalu zikri? Bayang tengok, orang kafir jadi Islam dengan syarat, ada syarat. Kau kena faham apa maksud yang disebut tu, nisbah orang kafir. Setidak-tidaknya dia kena faham bila sebut la ilaha illallah, Allah yang kata bersifat dengan kesempurnaan, yang sifat kesempurnaan dia takkan boleh menghabisi dan takkan ada penghujung, dia takkan berubah sama sekali, dia pula wajib sedia ada, mustahil takkan binasa, bahkan dia tak serupa dengan makhluk, bahkan dialah yang menjadikan makhluk. Apa ciri yang sepatutnya dipaham untuk memahamkan ketuhanan, yang dia ialah fardu ain atas kita untuk mengaji dan belajar dan faham dan kenal. Kalau orang kafir sebut itu tak sah Islam, dia mesti sebut dengan faham. Okey, itu ada bab kita dah belajar dulu, menyambil itu sikit. Saya nak kata apa, sama juga macam orang Islam. Cuma orang Islam ni bila dah dibesarkan cara Islam, dah semayang, mengucap, terjemah, pandai. Tapi yang menyebabkan keluar daripada fardu ain, yang istilahnya melepaskan kewajipan kita belajar dan mengaji dalam bab mengenal Allah Ta'ala ni, ialah bila menyebut kalimah tu, faham apa maksud dikenaki, atau istilahnya boleh menafi apa sepatutnya dinafi dan isbatkan apa sepatutnya diisbatkan pada ilahi. Mesti betul. Jadi itu yang dipanggil, bab ni dipanggil akidah, pasal dia ibarat tali. Lepas tu semua 51 ni orang kata apa, himpun dia elok-elok, lepas tu ikat. Dan ikatan ini mewakili seluruh apa yang ada di dalam ikatan tersebut. Besar tu. Cuma jangan saya sebut, kalau kita tak faham betul-betul dan tak serius dalam perjalanan ni, itu yang tak faham-faham sampai kiamat maksud la ilaha illallah. Sikitlah dengan bahasa itu. Satu orang yang memang faham, memang akan mudah untuk faham perjalanan agama, dan dia boleh letakkan dunia pada tempat sepatutnya ia diletak. Pasal jadi masalah kita dalam masyarakat antaranya ialah bab dunia dia tak reti nak letak dunia kat mana, bab akhirat tak reti nak letak akhirat kat mana, tak reti nak letak pengimbangan tu tuan-tuan. Bukanlah pula istilahnya separuh dunia separuh akhirat. Itu ulama kita, kalau ulama rabbani, ulama muhaqqiqin, dia tak ajar istilah separuh dunia separuh akhirat, tak ada istilah itu. Bahkan kata-kata ulama kita yang pakar dalam agama ni, dia kata apa, tidak ada apa yang berlaku atas dunia ni melainkan semuanya sepatutnya dibawa ke akhirat. Tak ada istilah dunia akhirat. Orang istilah dunia akhirat tu pasal ada benda dia tak faham gitu. Sepatutnya macam mana? Tak ada apa yang kita buat ni melainkan semuanya bermotif ke akhirat, dan semua apa yang kita buat adalah nisbah ganjaran Allah Ta'ala, dia bagi pahala. Bahkan orang yang arif kenal dalam ketuhanan ni, makin dia buat taat tu, makin dia mengenal siapa Allah Ta'ala, dan dia akan rasa kosong diri dia dari sudut tiada aku boleh buat taat ni melainkan Allah yang bagi kedekat, Allah yang bagi macam ni. Semua pandangan dia mutlak. Apa dia? La ilaha illallah. Allah sentiasa di hati dia. Jadi antara sebab tu apa? Ambil faham pada la ilaha illallah. Jadi itu yang kalau asal sebut ke orang kafir ni, dia wajib belajar mengucap kalimah syahadah, faham secara ringkas sekurang-kurangnya, ijmali dalam bab ketuhanan ni apa sepatutnya dia kena faham, pengiktirafan yang sepatutnya dia kena beri. Nisbah orang kafir macam tu, orang Islam pun sama. Satu nisbah menuntut ilmu ni, orang kafir dengan orang Islam sama. Tak mana sama. Orang kafir dia tak boleh sah mengucap kalimah syahadah melainkan dia faham apa disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengar. Orang kafir macam tu. Orang Islam macam mana? Memang Islam dah sejak pada kecil lagi, pasal Islam mak bapak. Macam itulah dituntut pada kita untuk mengaji, belajar, menuntut ilmu, faham la ilaha illallah untuk mengesahkan Islam kita yang hakiki, walaupun kita dah dihukumkan Islam sejak lahir lagi. Ya, elok je tu.
Bab macam tu yang kadang kita selalu cuai dan tak perasan tu, rupanya kita ni dengan orang kafir sama level dia dari sudut kena pergi belajar dan menuntut ilmu. Sama. Cuma orang kafir, dia asal kafir, dia nak pergi terima Islam. Kita ni memang dah Islam, dengar saya sebut. Lagi susah sebenarnya untuk bawa orang Islam pergi bawa Islam daripada mengajak orang kafir pergi kepada Islam. Dengar dia tu. Kalau tak ada pengalaman memang tak tahu apa. Nak mengajak orang Islam balik ke masjid dengan nak mengajak orang kafir, lepas tu bila dia masuk Islam, dialah orang yang mau imarah ke masjid, ajak orang kafir masuk Islam supaya dia imarah ke masjid. Sebenarnya proses dia lagi senang berbanding dengan nak ajak orang Islam supaya mengimarah dan penuh ke masjid. Lagi susah. Saya nak sebut ke sana tu, siapa pasal nak sebut? Kita nak faham macam mana aqaid ni boleh membuat kesimpulan, dan dalam pasal apa pula jadi kesimpulan, pasal apa pula dalam dia ada penuh makna yang disyariatkan Tuhan. Pasal apa macam tu? Pasal istimewanya dia sangat, dan dia akan jadi kayu ukur untuk panduan kepada kita untuk kita nak faham tak faham perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Satu, mesti kena belajar ni sebab orang kafir pun kena ambil faham, orang Islam pun kena ambil faham. Satu, kalau tak faham, tu yang orang Islam zikir tak jadi apa-apa. Jangan saya sebut kasar sikit lah apa ni. Orang kafir pun zikir la ilaha illallah tak jadi apa-apa. Orang Islam pun zikir la ilaha illallah tak jadi apa-apa. Bila tu? Sama ayat, selalu saya sebut apa? Pasal apa? Pandai. Bodoh. Nisbah orang kafir dia tak jadi Islam. Orang Islam taklah dengan disebut la ilaha illallah tu menaikkan darjat dia. Atas istilah dia dapat hasanat aja. Tu pun kalau betul lillahi ta'ala. Kalau main riak nak tunjuk ada kepentingan dunia, memang ada maksud dunia, nak jadi magnet rezeki lah apa bala macam ni agak-agak ada pahala akhirat esok, bukan buat kerana Allah Taala, pasal nak magnet rezeki. Lah ni zaman Islam ni istilah sangat canggih sembahyang duha magnet rezeki. Dengar pun ubah elektromagnet lagi sedap kan. Magnet, elektromagnet apa? Ada elektrik, ada sembahyang duha lekat, tak sembahyang lekat duha tak lekat. Boleh faham saya tu? Kalau magnet ni dia memang ada kuasa tarikan, daya tarikan tu berpanjangan. Boleh faham saya sebut apa? Faham magnet, elektromagnet? Faham. Alhamdulillah. Pandai juga faham. Faham? Tak faham saja tanya budak-budak ni. Faham magnet, elektromagnet? Faham. Bagi ayat contoh elektromagnet, benda yang ada elektromagnet. Apa ni? Tak pun nak pakai elektromagnet. Magnet. Selalu ada magnet. Pembesar suara. Orang ni tak tahu benda kot. Macam mana ni? Tak apa, biar tu. Tak lagi saya syarah magnet pula. Jadi kalau kita tak faham la ilaha illallah ni, sebut la ilaha illallah memang tak boleh refreshkan diri kita dalam bab akidah. Tak boleh. Pasal apa tu? Pasal bodoh yang kita. Sepatutnya sebut la ilaha illallah tu macam mana? Tu yang pagi tadi pun saya ada sebut. Tu guru ulama kita mengata apa? Kalau sedih, boleh hilang sedih. Kalau gila punya nak jadi riak, sebut la ilaha illallah dan taubat. Nak buat maksiat, la ilaha illallah, hilang. Tak ada langsung perkataan nak buat maksiat. Bodoh, lalai, la ilaha illallah, terus kasih cinta pada Allah Ta'ala. Kita belum sampai tahap tu. Sekurang-kurangnya ilmu mesti ada. Memang nak dapat cinta pada Allah Ta'ala bukan senang. Pasal kita ni, kita belajar nak dapat iman dengan ilmu tu, nak belajar dapat iman. Sahabat Nabi SAW, dia dapat iman dengan dia iman, lepas tu bawa ada ilmu. Dia balik je. Boleh faham saya cakap apa? Dia tengok Rasulullah tu tak boleh nak didustakan sama sekali. Pasal apa? Terang-terang bahawa memang dia ialah Nabi Allah Rasulullah depan mata. Macam mana seorang ummi boleh baca Al-Quran yang orang-orang ahli sastra pun terpesona, bahkan dicabar pula dengan bahasa yang sangat indah dan menarik untuk ahli-ahli sastra ni
cabar bawa main Quran yang seumpama macam mana Rasulullah baca tu. Seorang tak lebat. Jadi mereka bukan dengan ilmu kena Rasulullah, kena Allah Ta'ala, tapi depan mata tengok macam mana. Oh, iman tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tak. Kita memang tak nampak. Jadi kita kena belajar, nak kena faham. Nak kena faham tu pula, dah faham pula satu-satu macam mana nak simpul pula. Apa macam mana kaedah nak simpul. Jadi kita belajar ni dengan proses ilmu. Dengan ilmu tu pun belum dapat iman je. Belum tentu. Kadang ilmu tu letak di mulut dia. Pasal iman kerja hati. Sikitlah saya syarah-syarah bab tu. Itu yang atas kita belajar bab ilmu, memang kena faham disiplin ilmu dia apa dia, satu. Cuma dengan ilmu dah selesai? Belum. Macam mana kalau saya sebut bandingkan Quran, kita dah hafal Quran dah selesai? Belum. Itu kalau hafal Quran. Kitab dah khatam, satu kitab dah selesai tauhid? Belum. Bila selesai? Selesai ni mati langgar iman. Oh, selesai. Iman bila? 24 jam kena jaga iman. Hidup dalam iman, Allah mati iman. Selesai. Mati iman, selesai. Tak ada orang boleh selesai urusan bab iman ni melainkan mati, selesai. Mati tu yang itulah menentukan dia, imma bahagia atau sebaliknya. Sikitlah ke sana. Nak menunjukkan besarnya makna yang ada pada la ilaha illallah. Satu antara yang kalau kita pernah belajar kitab dulu, kalau ingatlah, kita sebut la ilaha illallah, lagi makna apa? Bahasa pendek dia la ma'buda illallah. Jadi siapa ma'bud? La ma'buda bihaqqin illallah. Siapa ma'bud? La ma'bud bihaqqin illallah ni, itu yang panjang dia kita jumpa nanti insya-Allah. Apa dia? La mustaghriyan kulli ma siwahu wa mustaqiran ilahi kullu ma adahu illallah. Apa yang termasuk dalam istighna, apa yang termasuk dalam iftiqar makhluk pada Allah Ta'ala. Yang itulah kalau nisbah kita nak zikir, di hati kena hadir. Di hati nak kena latih tu lah. Pasal kita ni kadang ilmu adalah faham, tapi belum masuk dalam hati, belum jatuh hati. Kat makhluk senang jatuh hati, tapi nak kenal pada Allah Ta'ala, boleh jatuh hati pada khalik makhluk, bukan senang. Pasal dia dah ilmu, pula tu kena praktikal. Sampai nampak dah terbentang depan mata. Walaupun tak nampak ain diri Allah Ta'ala, tapi yakinnya kita ni dalil besar yang menunjukkan sabit Allah Ta'ala dan sabit segala kesempurnaan dia. La ilaha illallah. Yakin dengan Allah Ta'ala, sabit Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala, khas atas sebut itu lebih kuat daripada ada kita sabit, kita wujud, kita bahkan Allah lah wujud yang kita. Nak sebut la ilaha illallah, dengan faham macam tu, besar tu ilmu nak kena belajar. Nak kena ingat faham semua. Pula tu hadir hati. Pula tu buat apa? Tamrin, latih sampai sebati. Kalau tak sebut la ilaha illallah dengan panjang pun, itu yang sebut antara kaedah-kaedah zikir apa dia? Allah. Sebut Allah ni, Allah lah mencipta aku. Allah ghani, aku fakir. Allah ghani, aku fakir. Allah tak hajat pada satu, makhluk semua berhajat pada dia. Sepir tu sama matang. Itulah makna yang ada pada la ilaha illallah. Jadi atas kita sebut simpulan tu, dia ada satu kaedah tata bahasa yang dipanggil majaz. Majaz macam ni dia panggil majaz isti'arah. Panjang tu kalau saya syarah tu, cuma saya sebut ringkas macam ni untuk faham aqaid tu. Asal mana simpulan iman. Pasal apa panggil simpul? Pasal dia ibarat tali. La ilaha illallah ni macam tali. Lepas tu segala bab-bab keimanan yang kita wajib belajar 50 semua tu, 20, 41 dan 9 tu dalam bab Rasul. La ilaha illallah ni dia ibarat tali menghimpunkan apa yang telah kita belajar tu. Dia ibarat macam kayu, besi, batang pokok, buah pi macam tu. 50 tu ambil tali ikat. Itu yang dipanggil aqaid. Jadi sebut la ilaha illallah, kita dah tahu dah prinsip apa nak buat.
Satu, kita kena belajar sampai boleh himpun aqaid. Kalau belajar abad ketuhanan celum-celam, dia tak boleh nak simpul loh, tak boleh. Itu yang bila datang ayat Quran, datang hadis yang bunyi-bunyi zahir dia tu boleh membawa satu masalah akidah, itu yang ada orang tak boleh selesai tu. Pasal apa tu? Pasal la ilaha illallah dia tak cukup untuk dengan itu. Dia pendek, padat, boleh menangkis segala pahaman-pahaman sesat. Selagi tak boleh, saya tak faham ni. Dan selagi tak boleh sebut la ilaha illallah, tak datang jalan sikit pun untuk boleh sedar ke Allah, tauhid ke Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, apa yang sebut, khusyuk ke Allah Ta'ala, rasa hebat Allah Ta'ala, rasa fakir kita ke Allah Ta'ala. Kalau tak boleh rasa lagi, maksudnya ada masalah gitu. Kalau tak ada langsung, maksudnya masalah. Bayang tengok Quran kata orang mukmin ni idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sebut Allah gemetar hati. Allah yang kata, ni tak rasa apa-apa ni, tak ada risau ke? Pasal hati tak ada rasa apa-apa. Orang mukmin ni bi zikrillah tatma'innul qulub. Sebut Allah hati tenang. Ni tak risau ke sebut Allah tak tenang-tenang. Mestilah ada masalah kan. Istilah dia kalau sebut, saya ngaji ada guru sebut, kita dahaga minum air, minum tak hilang-hilang dahaga. Ni menatang apa yang kita minum ni? Yang itulah bahasa. Makan nasi sepatutnya berhenti dah kenyang. Tak lagi makan pula. Yang ni tak kenyang-kenyang, tak rasa apa-apa makan nasi, macam kena Covid. Kena Covid apa masalah? Tak rasa apa, manis, masam, pahit, apa tak rasa, kosong je. Tapi itu pun ada berhenti tak? Dia tak boleh makan dah, tapi tak rasa apa-apa, tak puas langsung makan. Itu bab makan. Ni zikir, tak rasa apa. Nak rasa, kau nak faham ke tak? Tambah belajar pun tak pernah langsung. Sikit. Yang tu saya bebel sikit lah. Saya bebel sikit lah. Yang tu yang saya dulu mengaji pun, bila kena bebel itu macam mana? Alamak, masalah lah lagi aku ni. Masa tu duduk peringkat sekolah lagi kan, duduk dengar padahal dah rajin lah tu, zikir rajin, pergi masjid rajin, lepas sembahyang rawatib, dan itu masjid pergi dah jemaah, jaga dah jemaah kan. Masa sekolah menengah lagi pun pergi ya. Dengar masjid orang baca kitab gini. Tapi macam mana? Tak rasa apa-apa ni, macam kosong ni. Orang minum air pun boleh hilang dahaga. Kita ni sebut la ilallah ni tak rasa apa ni. Macam tu. Tu yang tinggal sistem. Sekolah lari masuk pondok. Bahasa dia lari Tu pun orang panggil lah macam-macam. Bagi tawaran ambil tu A-level bahasa Inggeris. Ajak pergi Jepun isi borang. Apa cerita ni? Sekarang sikit. Pasal nak sebut kata bila kita faham, kita cari insya-Allah. Dan hukum dia bukan sunat, wajib apa? Fardu ain. Dan bab ni lah bab yang mula-mula sekali tanya dalam kubur apa dia? La ilaha illallah. Mati ya tanya, ma rabbuka? Apa yang mengurus engkau? Bukan siapa yang mengurus engkau, apa yang mengurus engkau? Soalan dengan ma. Dan kita sebut asyhadu tu dengan always present kan. Sentiasa aku dengan sedang menyaksi. Aku sedang menyaksi. Apa istilah dia tu? Lupa lah nak sebut kan. Aku duk menyaksi. Asyhadu tu fi'il mudhari'. Maksudnya aku sedang menyaksi. Aku nampak sungguh ni. Aku faham sungguh ni Allah ni ilah ni. Tu. Dia punya power bahasa tu kan? I'm always witnessing. Tu lupa tu. Witness. Aku sentiasa always witnessing ni, I'm witnessing. Aku continuously ni macam I'm running, I'm eating. Can you understand me? Boleh faham kan? I'm teaching, you are listening. Betul tak? Apa maksud listening, I'm talking, apa maksud dia? Continuously kan? Jadi yang ni pun apa? I'm always witnessing. Apa maksud always witnessing? I'm witnessing that Allah is my God. Apa dia?
Allah yang hidupkan aku, Allah bagi lihat aku, Allah bagi dengar aku, Allah bagi kedekat aku, Allah bagi petunjuk aku, Allah bagi faham aku, Allah sedarkan aku, Allah hidupkan aku, Allah bagi nyawa aku, Allah cerahkan aku dengan matahari, Allah gelapkan dia dengan terbenam matahari, datangkan malam, Allah rehatkan aku dengan tidur. La ilaha illallah. Tu. Mesti faham macam tu. Baru nama dia asyhadu, aku saksi orang Taala. Saja saya bebel sikit buat tu. Sebab macam ni ambil ilmiah aja kadang satu hal. Tapi nak kata nak ambil tu terus mana nak ambil? Terus mana nak ambil? Tahap mana nak ambil tu? Dan nak ambil tu kita dah capai tak capai tahap tu. Kalau belum lagi, cuba semak apa yang menyebabkan something wrong there. Ada benda tak kena kat situ. Istilah makan nasi tak kenyang-kenyang, minum air tak hilang dahaga. Ni duk sebut la ilaha illallah tak dapat apa-apa. Oh, masalah. Dia mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Tak faham. Ni tak erti nak menyimpul lagi. Dia tak tahu apa benda yang terkandung lagi. Dia tak tahu apa nak nafi, apa nak isbat lagi. Dia tak faham ketuhanan macam mana. Dia tak tahu makhluk macam mana. Pasal tu tak dapat apa-apa tu. Dia tak boleh nak bawa apa pun. Zikir dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampak zikir hebat tapi dia tak tahu apa benda nak bagi hadir tu. Apa benda nak dilatih tu. Macam tu kot bahasanya. Macam orang basuh kain, dia duduk berus, dia tak tahu dia buat apa ni. Dengan dia berus tu nak keluar kotor tu dia tak tahu, tapi tambah berus kau kotor lagi, berus kau kotor lagi, berus kau kotor lagi, berus kotor tak keluar. Contohlah, dia tak tahu dia buat apa tu. Kita sama bila kita mengaji ni duk bodoh, bengap macam tu. Dia apa benda kau zikir ni? Kau zikir ni buat apa? Kau zikir ni buat apa? Zikir ni nak apa? Zikir ni nak ke mana? Kau mengaji nak pergi mana? Kau kenal Tuhan, kau kenal ke Tuhan? Itu kot bahasa. Kau nak ke mana ni? Kau hadir hati ke Tuhan? Macam mana nak hadir hati ke Tuhan? Kalau tidak, kau belajar apa? Kalau macam belajar tajwid tu, duk belajar, tanya Roman tak kerti. Kau ni belajar apa? Roman tak kerti. Mari dia sukun tak kenal. Nak wakaf tak kerti. Wakaf wasal pun tak faham. Apa dia wakaf? Wakaf dia tak faham. Wakaf pun tak faham. Ya Allah. Macam itulah kan. Saya nak buat misal tu. Pasal mesti la ilaha illallah ni kita boleh faham apa yang ada kat dia. Kalau tanya tu, apa maksud? Mesti boleh kutip. Satu. Macam mana atas prinsip tadi? Atas kata dia adalah simpulan. Macam kita buka tali, lepas tu, macam mana? Boleh buat keluar. Ni 1, ni 2, 3, 4, 50 tu buat keluar satu-satu. Ni sifat arus. Ni. Pegang 50 tu kalau katuk orang macam mana? Mampus. Kalau orang nak serang kita, boleh tahan. Kalau nak panjat atas, boleh naik. Macam tu kan. Kalau nak korek lubang, tu boleh korek lubang. Nak sebut dia punya besar tu, faham la ilaha illallah tu. Jadi yang ada dalam la ilaha illallah simpulan iman ni apa? Itu dia kata yakni bahawasanya makna perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menghimpunkan akan segala makna segala simpulan iman yang tersebut dahulu itu. Siap. Jadi yang himpunkan ni apa? Makna la ilaha illallah. Jadi bila makna ni maksudnya kena faham macam mana boleh semua makna tu terhimpun. Yang tu lah nak cari tu. Baik, yang ni dia sikit huraian. Macam mana kata makna tu? Iz maknal uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu waftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Tu besar tu. Terjemah tak? Saya terjemah sekali lalu. Kerana bermula makna ketuhanan itu. Nak cerita ketuhanan ni pasal apa? Pasal la ilaha. Situ lah. Dengan bahasa lain, tiada yang bersifat ketuhanan illallahu, melainkan Allah. Jadi tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Jadi apa sebalik dia?
Selain pada Allah Ta'ala tak ada sifat ketuhanan. Pasal perkataan la ilaha illallah tu asalnya dia dua sentences, tapi ringkas bagi jadi satu dalam uslub nafi dan isbat. Tiada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Bahasa kita terjemah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi apa maksud? Allah jua Tuhan. Sebaliknya apa? Makhluk bukan Tuhan. Baik, kenapa Allah Tuhan, kenapa makhluk bukan Tuhan? Sudut mana? Yang tu yang khas kita belajar bab ilmu ni. Kena faham, ketuhanan ni nak tengok angle mana yang kata Allah dia Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Atau bahawa ulama ada 4 angle. Bab zat, bab sifat, bab perbuatan, bab milik. 4 ni mesti betul. Satu, la ilaha illallah ni, dengan apa dah belajar ke orang Ta'ala tu, jadi ada kaedah mudah lagi ulama tolong himpun dengan kita untuk dengan itu mudah nak hadir kan kesimpulan iman yang telah kita belajar tu dengan satu pendekatan lain pula dengan bahasa pendek ini. Apa dia? Allah dia istighna an kulli man siwahu, makhluk semua muftakirun ilaihi, makhluk semua berhajat Allah Ta'ala, tak ada kecuali satu pun. Allah dia tak hajat ada satu. Tu dua kriteria besar yang faham hak tu boleh menghimpunkan seluruh makna yang ada pada 50 aqaidul iman. Kalau agak pendek dulu kalau disebut semua tu menghimpunkan 41 aqaidul iman. Pasal bab ketuhanan saja, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah nanti situ ada 9. Kalau orang cerdik, la ilaha illallah siaplah 50, bukan 41. Macam mana? Boleh. La ilaha illallah boleh 50 kan? Bahkan bukan saja la ilaha illallah. Kalau orang faham Allah, 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 cukup boleh himpun 50. Yahu, Yahu, Yahuwa asalnya. Yahu, Yahu, cukup boleh himpunkan 50. Qul huwallahu ahad. Hu, cukup boleh himpun 50. Makin ringkas, makin ringkas, makin ringkas, makin ringkas, makin ringkas. Tapi sebelum nak pergi ringkas tu, kalau yang panjang tak mengaji nak ringkas kau ni. Itulah bahasa ini kan. Baik, itu yang dia kata, tengok terjemah. Bermula makna ketuhanan. Jadi nak cerita ketuhanan tu ambil mana? Pasal la ilah. Jadi la ilah tu maksud dia kena apa? Tiadalah bersifat dengan ketuhanan melainkan Allah. Jadi ketuhanan tu apa? Kerana makna ketuhanan itu ialah terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Itu. Jadi dua kriteria besar itu. Dan berkehendaklah tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Atau istilah Arabnya, ambillah perkataan tu, apa dia? Bab uluhiyah ni bila kata la ilaha illallah, tiada bersifat uluhiyah melainkan Allah, ambil bahasa Arab. Tiadalah yang bersifat istighna. Tu Arab dia. Tiadalah tak hajat pada sesuatu melainkan Allah, dan tak adalah yang semua makhluk mesti berhajat kepada dia melainkan Allah juga. Jadi Allah ni apa? Dia tak hajat pada satu, dan Allah ni apa? Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Ni Allah. Nafi salah satu tak boleh jadi Tuhan. Matahari, semua makhluk hajat pada matahari? Tidak. Engkau tak hajat pada matahari. Ya. Siang kalau tak ada matahari engkau beku tak? Tak hajat pada matahari. Kau hajat dengan nasi? Jawab, ikhlas jawab. Tak hajat, saya tak pergi makan lagi. Hajat tak dengan nasi? Tu. Tapi nasi boleh jadi Tuhan tak? Kenapa pula? Maka kau hajatkan nasi, nasi Tuhan lah. Bila siang hajat tak kat matahari? Malam hajat tak kat lampu? Hajat tak? Untuk boleh tak lampu jadi Tuhan? Kenapa tak boleh jadi Tuhan pula? Kan dia berhajat, kita berhajat kat dia. Dia walaupun kita berhajat kat dia, dia pun berhajat kat elektrik. Tak, dia tak menyala.
Nasi, kita berhajatkan nasi. Nasi pun berhajat kat kita. Kalau tidak, tak tanam, babi bandai pula habis. Tak jadi nasi. Beras tak jadi, pokok tak hidup. Kira apa? Boleh faham nasi tu apa? Jadi, siapa yang memang yang semua makhluk akan berhajat pada dia? Allah. Nak ambil faham itu? Dengan bahasa lain apa dia? Kenapa Allah Ta'ala ni dia jadi Tuhan? Kerana makna uluhiyah ni, la ilaha illallah, tiada lah bersifat ilah melainkan Allah. Kalau kod bahasa tu susah, ambil bahasa pendek. Kerana Allah dia ghani, makhluk fakir ke Allah. Bahasa pendek. Kalau payahlah nak hafal Allah istighna an kulli man siwahu, makhluk iftiqar kulli ma adahu ilaihi. Berbelit-belit lidah nak buat macam mana orang Melayu kan. Walaupun lidah belacan dah tak biasa mengaji, dia jadi susah. Padahal kan susah mana kan. Ambil satu perkataan mudah lagi. Kalau payah kan, Allah mesti ghani, semua makhluk fakir ke Allah. Allah ghani anil alamin. Allah ghaniyun anil alamin. Allah Ta'ala tak hajat daripada sekalian alam. Makhluk macam mana? Fuqara'u ila Allah. Makhluk sentiasa fakir dan berhajat ke Allah Ta'ala. Kita berhajat ke Allah Ta'ala, pokok berhajat ke Allah Ta'ala, matahari berhajat ke Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang dia boleh by themselves kan, boleh separately pada Allah Ta'ala. Dia ada pun dengan ada sendiri. Ni mungkin nama apa makhluk Allah yang bagi jadi dia. Satu makhluk apa ciri dia? Fakir ila Allah. Nak guna jamak fuqara pun kena susah tak? Ambil yang mudah sekali. Makhluk fakir ke Allah. Allah ghani daripada makhluk. Cuma apa makna ghani? Tak hajat apa-apa pun kat makhluk. Bahkan makhluk lah yang berhajat kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Pasal apa boleh fahamnya tu? Pasal uluhiyah itu mengertikan maksud tersebut. Uluhiyah ni mesti dengan mana Tuhan sebenar. Macam mana ciri uluhiyah ni, sifat ketuhanan sebenar ni? Mesti dia tak hajat pada sesuatu. Semua makhluk tanpa ada kecuali mesti berhajat hanya pada dia. Itu ciri Tuhan, baru dari Tuhan. Kalau hanya dia tak hajat pada sesuatu, tapi makhluk tak berhajat pada dia, tak jadi Tuhan juga. Memang takkan ada, susah dia cari ya. Mana ada makhluk yang boleh dia tak hajat pada yang menjadikan? Mana ada? Allah memang tak hajat pada sesiapa, pasal dialah yang menjadikan setiap sesuatu. Siapa pula Allah Ta'ala nak berhajat pada sesuatu? Ini sipis sangat senang sebenarnya. Siang bahasa nak mudah nak faham. Kalau sekali lalu saya sebut, jadi apa nak faham pada Allah Ta'ala? Allah ghani daripada makhluk. Makhluk ni fakir, semua makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Pasal apa Allah Ta'ala tak hajat pada makhluk? Pasal dia wujud, dia kidam, dia bakar. Tu yang Malik sifat 20. Pasal dia qaim min nafsi, pasal dia mukhalafah lil hadis. Makhluk perlu makan, Allah kan perlu makan. Makhluk perlu nyawa, Allah yang bagi orang makhluk nyawa. Satu, Allah tak ajarkan kita, kita lah ajarkan Allah Ta'ala. Kalau kata malaikat tak jadi, tak boleh tak pakai, tak perlu makan minum, Allah yang bagi jadi malaikat. Malaikat tak boleh jadi sendiri. Allah memang sedia ada, memang ada, wajib ada. Bukan Allah Ta'ala daripada tak ada kepada ada, Allah memang ada. Yang tu nama mahang. Kalau gitu besar lah ya, yang kita dah buat simpulan ni. Semua yang kita dah belajar tu, belajar dah, cuma nak buat keluar dan ambil faham dengan dia. Bila faham tu, betul pula cara zikir kita, tambah pula dipimpin oleh guru khas, macam mana nak zikir, tambah pula kita pun banyak program-program zikir, ngaji zikir lepas mayang zikir, katalah gitu, macam mana? Gunakan zikir itu, kesempatan berzikir itu, dengan hati hadir, bawa faham apa? Allah kaya pada setiap satu, ghaniyun 'anil alamin, makhluk ni semua fakir ilallah. Ya. Satu bila zikir tu la ilaha illallah. Kalau tak banyak ambil satu je. Tak mana? Makhluk berhajat ke Allah. Ini makhluk asal tak ada. Makhluk berhajat pada Allah untuk makhluk ada. Allah memang ada. Jadi Allah wajib ada, makhluk harus ada. La ilaha illallah. Tiada yang bersifat ada melainkan Allah. Makhluk asal tak ada.
makhluk takkan boleh ada. Asal sifat dia ada, makhluk asal tak ada. La ilaha illallah, tak ada yang ada melainkan Allah. Itu antara nak hadiah tu. Tiada yang ada melainkan Allah. Allah lah ada hakiki, Allah lah ada yang kidam, Allah lah ada yang baqa, Allah lah ada yang tak hajat pada sesuatu. Pasal dia yang memberikan pada makhluk satu-satu. Allah yang jadikan makhluk satu-satu, dan apa yang ada pada makhluk, makhluk tak buat sendiri apa yang ada pada makhluk, bahkan Allah lah penentu. Bagi betul tu prinsip tu. Belajar ni bukan susah, InsyaAllah tak susah. Sebenarnya tak susah. Dengar elok, perhati elok, zikir boleh bawa tu sebenarnya. Satu atas kita sebut, kalau tak zikir pun sebut macam ni. Kita ada ke Allah ada? Duk rasa sekarang macam mana? Duk rasa kita ada, rasa tak Allah ada? Maka saya tanya, rasa tak Allah ada? Tak ada? Tak betul lah. Patutnya macam mana? Rasa orang Ta'ala ada. Bahkan rasa Allah yang bagi aku ada. Bukan gaduh jerit. Itu yang zikir hati hadir. La ilaha. Bukan aku ada, Allah yang bagi ada aku. Aku ni Allah yang bagi ada aku. Allah yang ada aku. Aku asal tak ada, dia bagi ada. Dia ada, dia wajib ada. Aku asal tak ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Agak tak boleh tak, sewel juga macam mana? Kau zikir kuat sikit, kau syaitan nak lari. La ilaha illallah. Itu pun zikir kena bagi betul, lapas kena bagi betul. Itu yang perlu ada moderator yang bimbing kita. Itu yang perlu mursyid tu. Pasal kita dah belajar kitab ujung ni, apa dia? Ilmu dah selesai. Lepas tu nak buat apa pula? Nak praktik. Nak praktik macam mana? Boleh faham saya sebut apa? Dah belajar politeknik apa semua, bangkit-bangkit, perkapalan apa semua dah selesai. Macam mana nak bagi selesai? Kena keluar buat praktikal. Guru pun belajar, maktab perguruan ke, kolej perguruan ke, belajar teori macam ni, psikologi tak psikologi, semua teknik perguruan, PM, macam-macam proses gelebak-gelebuk. Macam mana nak jadi kemahiran macam mana? Pergi masuk sekolah ni, pergi belajar, pergi ngajar. Macam mana, apa subjek kau ambil? Mana major dia, mana minor dia? Pergi ngajar. Subjek utama macam mana? Tengok kau ngajar kau mana, teori dah ajar. Kena ada pensyarah duduk belakang. Tengok. Betul tak betul apa ke pendekatan? Betul, kena ada. Li Chong Wei tu agak-agak boleh tak jadi Li Chong Wei kalau tak ada Miss Bond? Tak kucing boleh jadi. Tak jadi ya. Li Chong Ti boleh lah. Li Chong Chong boleh lah. Li Chong Wei tak jadi ya. Pasal apa Li Chong Wei jadi Li Chong Wei? Miss Bond sidik. Boleh ha. Tapi kalau hang kalau berlatih dapat jumpa Miss Bond sidik, agak-agak jadi tak Li Chong Wei? Talent tak ada. Tambah pula ni gemuk, ni lembab, ni rengkat, kan? Ni tak ada kederat, ni cepat mengalah, ni cepat putus asa. Mana nak mau? Mesti steady juga, tough. Mana? Kadang-kadang dia ada yang gifted by Allah Ta'ala. Memang kita tak payah usaha, memang dia ada satu orang kata apa, kelayakan dia memang ada tu. Dia ada talent dia. Tak payah ajar dia, memang tahu dia pegang raket pun cantik. Ada serve dia. Tuh, tengok dia pegang raket pun cantik. Ini 4 tahun pegang raket duk terlepas. Saja sebut itu kan. Yang tu satu sudut lah. Macam mana pun. Latihan macam mana? Tetap kena latih lah. Yang tu latihan badminton. Saya bukan nak cerita latihan badminton. Saya nak bagi contoh berfikir. Semua orang duduk latihan tu. Siapa nak latih kita? Saya. Saya buat ada orang latih je. Hampa kena jumpa orang yang latih saya tu. Dia pun ada orang latih dia. Kalau boleh pergi jumpa orang yang latih tu. Maksud apa? Lagi jumpa yang guru pakar, lagi best. Kalau kita pergi jumpa ke klinik lah, pergi jumpa klinik dekat Lenggong je, okey tak? Sewil dia pergi hantar taping. Taping pun lagi sewil dia hantar mana pula? Ipoh pun sewil juga hantar mana ni? KL pun macam mana?
Tu, New York. Contoh lah saya buat misal Ustaz. Best sekali macam mana? Terus pergi New York. Contoh lah, saya bukan suruh pergi New York. Boleh faham saya sebut apa? Cari yang pakar terus lah. Oh, tu best. Kalau dilatih lah macam mana? Kita pergi bertemu dia sehari je. Dia ajar kita puas hati. Yang ni sebulan dah lama mangkau, penat je pergi kat dia. Tu pentingnya guru yang pakar. Tapi itulah nak cari guru pakar lah ni susah. Satu, susah nak cari guru pakar. Yang kedua, kita pun susah. Kita tak mau pergi jumpa guru pakar. Dah jumpa lari. Dah jumpa tak nak buat kerja. Kena balon ni daripada awal hingga akhir. Kelebah, lari malam. Letih lah, tak larat lah, tak ada tolak langsung lah. Mana nak main? Orang yang nak ni, dia takkan cari alasan. Bahkan semua tu adalah cabaran. Saja saya motivasi sikit kau tu. Saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita kenapa boleh kata la ilaha illallah ni dia menghimpun segala makna. Pasal la ilaha illallah dia ada sebut ilah tu. Apa bahasa pendek dia? Tak ada bersifat uluhiyah melainkan Allah. Selalu kita terjemah macam mana? Tiadalah Tuhan melainkan Allah. Tak apalah, boleh lah kan. Pendek panjang sikit, tiadalah Tuhan yang selayak disembah dengan sebenarnya. Tiadalah Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Pendek pun, tiadalah Tuhan melainkan Allah. Bila sebut Tuhan ni, apa Tuhan? Tuhan mesti dua ciri besar. Kriteria dia, apa dia? Tak hajat pada satu, makhluk mesti berhajat pada dia. Perkataan tu menghimpunkan semua 41 akaidul iman. Dua tu ya. Ulama kita pakar macam mana nak hadirkan semua 41 tu. Kalau sekali masa sesaat sekali sebut la ilaha illallah 3 saat pun lagi tu. Nak hadir 41 tu pecah kepala. Try tak? Boleh tak? La ilaha illallah wujud kita makam Allah billah illallah. Boleh tak? Boleh? Boleh. Try buat. Saya buat dah satu, saya kata macam tu. Tu saya dah buat tu, saya pernah macam tu lah. Tak mau. Dan bukan macam tu pun. Bukan macam tu. Tapi makna la ilaha illallah tu semua tu ada. Jadi apa nak buat dia? La ilaha illallah. Apa dia? Tiadalah yang boleh menunaikan hajat melainkan Allah. Aku berhajat kepada Allah. Allah tak hajat aku. Perkataan keyword dia hajat. Aku berhajat. Bukan makan nasi. Allah. Aku berhajat. Allah. Berhajat. Allah. Allah tak hajat. Semua makhluk. Perkataan dia hajat. Kalau boleh faham lah makhluk semua. Atas nama makhluk. Semua makhluk maka berhajat. Kita pun berhajat pada Allah. Matahari berhajat pada Allah Ta'ala. Perdana Menteri berhajat pada Allah Ta'ala. Coronavirus berhajat pada Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang boleh berdiri sendiri. Allah tak hajat pada sesuatu pasal dia memang sedia ada, memang ada, wajib ada sebelum ada apa-apa. Allah tak hajat sesuatu. Jadi dia punya keyword apa? Hajat lah. Untuk guru kita yang pakar-pakar bab macam ni, dia cerita macam tu dia bab akidah. Tu yang macam mana pun atas sebut istilah yang sebut Allah ghani, makhluk fakir. Allah ghani maksudnya tak hajat. Makhluk berhajat. Jadi keyword dia apa? Hajat. Jadi kita apa? Hajat. Siapa boleh tunai hajat kita? Allah. Laluan makhluk. Sejuk, Allah nak bagi panas. Siapa boleh bagi panas kita? Allah. Laluan api. Tu. Api bagi panas. Tak. Api pun dia nak menyala pun Allah yang khususiatkan dia untuk dia nak menyala macam mana? Api dia tak cipta diri dia sendiri. Mesti ada pencipta dia, pencipta dia Allah. Semua tu mesti jelas nak faham bab ketuhanan. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik, kalau nisbah kita baca itu sesuai tu. Jadi ketuhanan itu macam maksudnya terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya. Maka apabila engkau ketahui akan makna ketuhanan tu macam tu, iaitu tersebut macam ni,
Jadi apa makna la ilaha illallah? Fa makna la ilaha illallahu, ialah dengan makna macam ni. La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu, ataupun kita baca wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu, ataupun kita baca wa muftaqira ilaihi kullu ma adahu. Macam wajah boleh baca tu satu hal lah, tapi yang duk ada tu fa makna la ilaha illallah la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakirun wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah Ta'ala. Jadi dia bawa makna dua ciri besar dalam uluhiyah tu. Apa makna dia? Bermula makna la ilaha illallah tu apa? Tiadalah jenis yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkendaklah kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Jadi masuk kalau bahasanya tiadalah istighna an kulli ma siwahu dan tiadalah iftiqar ilaihi kullu ma adahu illallah. Untuk kalau saya suka sebut Arab dia. Saya belajar dulu pun dengar Tok Guru baca kitab Jawi, saya suka ambil Arab dia. Saya dengar Arab tu dia senang faham. Masing-masing lah, tak ada, ambil lah mana-mana kita punya habuan yang boleh ambil. Jadi maksud la ilaha illallah tu apa? Taklah tak hajat pada sesuatu melainkan Allah, dan taklah setiap sesuatu mesti berhajat kepada dia melainkan Allah juga. Bahasa lain apa? Taklah ghani daripada makhluk melainkan Allah, taklah berhajat sesuatu kepadanya melainkan Allah. Kalau nak sebut guna fakir ni, tiadalah ghani daripada sesuatu melainkan Allah, dan semua makhluk fakir pada Allah. Nak guna bahasanya tu kan. Telanlah, apa bahasa boleh telan. Nak ambil bahasa klasik lagi, berpinau-pinau kepala pula. Kena kepalanya kan. Satu saya sebut dengan bahasa yang boleh faham. Tulislah apa-apa perkataan nak boleh faham tu. Lain kali kalau saya tanya jangan tak ada jawab. Apa makna uluhiyah? Ketuhanan. Apa ketuhanan? Apa dua ciri besar dalam ketuhanan? Apa? Istighna, iftiqar. Bahasa pendek istighna, iftiqar apa dia? Ghani dengan fakir. Siapa ghani? Siapa fakir? Apa makna makhluk fakir? Masuk bahajat. Bahajat tu maksud dia apa? Taklif diri sendiri. Besar ada berhajat tu apa? Taklif diri sendiri. Memang kita bukan taklif diri sendiri. Maksud taklif diri sendiri apa? Kita taklif ada sendiri. Bahkan semua makhluk berhajat kepada Allah lah yang menjadikan. Dan kalau ada pun, bukan kita yang bagi sempurna apa yang kita, Allah yang sempurnakan apa setiap satu ada pada kita. Detik demi detik, saat demi saat, masa demi masa, apa dia? Tak pernah ada waktu yang bukan dalam anugerah dan limpah kurnia Allah. Macam tu yang nak faham. Nak faham. Dah faham satu, nak sedar lah. Kita ni, dia bagi kita sedar, dia bagi kita hidup, dia jadikan kita jantung, jadikan kita paru-paru, dia jadikan tangan, dia jadikan jari, jadikan kulit, jadikan bulu roma. Satu dia suruh kita fikir-fikirkan apa yang Allah Ta'ala bagi jadi kat kita. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Quran. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata mula lajak cari, cuba tak jumpa dah. Allazi, Allah Ta'ala ni apa ciri dia? Allazi khalaqaka fasawwaka. Dia yang cipta kamu daripada tak ada kepada ada. Lepas tu dia balancekan kejadian kita tak? Kiri kanan kita cantik je. Cuba muka belah ni besar, mata besar ni, yang ni kecil besar ni. Telinga ni kecil, yang ni capang. Hidung ni kempeh, yang ni kembang. Macam mana apa? Macam mana? Kalau belah dua macam mana? Macam pinang belah dua. Okay. Khalaqaka fasawwaka fasawwaka fa'adalak, dan dia bagi kita duk balance, jari boleh kepit. Kalau tengok dari segi ilmu, saya pun tak pandai lah ilmu tu. Macam mana Allah Ta'ala bagi jadi kita telinga, tangan, kaki, ruas jari apa semua ni, hasta apa semua ni. Siapa punya pertukangan ni, cantik ni, kemas ni.
Itulah kalau saya nak sebut tu. Saya tak pandai istilah-istilah tu. Apa nak sebut ni? Nak cerita makhluk sentiasa fakir kepada Allah Ta'ala. Allah ghani anil makhluk. Siap? Jadi yang tu kena faham, kena kutip. Inilah barang yang disebut akan dia oleh musannif, oleh pengarang. Siap. Dan bermula barang yang telah masyhur. Situ tinggal. Jadi nak ambil malah ni apa dia? Akidah. Simpul. Seolah-olah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tali. Apa yang kita belajar 50 akidat tu seolah-olah macam kayu ke besi ke rod plastik ke, boboh je bahasa kan. Teras kayu ke apa, yang padu jitu. Lepas tu 50 tu diikat dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ni seolah-olah pengkemas semua tu. Dan kenapa boleh dia mengkemaskan semua tu? Kerana dalam la ilaha illallah ni, pada rahsia dia, pada perkataan ilah tu, yang ilah ni menunjukkan makna uluhiyah. Bila uluhiyah dua kriteria besar, mestilah dia istighna an kulli ma siwahu, dan semua makhluk iftiqar kulli ma adahu ilaih. Lepas tu bahasa pendek dia, makhluk Allah mestilah ghani daripada makhluk, semua makhluk fakir pada Allah. Siap? Betul lah, nak ambil tu. Jadi apa makna la ilaha illallah? Maksudnya taklah ghani daripada setiap satu, taklah fakir semua kepada dia melainkan Allah. Jadi apa ciri Allah? Dia ghani daripada sesuatu, makhluk semua fakir. Siap? Betul, kita ni belajar ni. Nak ambil bahasa klasik tu, kod lagi muntah hijau. Masa tu saya guna bahasa ringkas. Tapi bahasa klasik tu sebenarnya sedap tu kan. Bagi yang tahu erti bahasa tu kan. Tak ada tu saya sebut dengan bahasa moden-moden ni. Baik, jadi tu yang dia kata telah masyhur. Inilah barang yang disebut akan dia oleh musannif bermula. Kita berhenti situ. Tak lagi sebut tu panjang. Soalan pula ada? Akidah ni kan dia bawa dua makna. Makna fa'ilah dengan Makudah. makudah makudah kan. Dekat situ ada dua persoalan. Satu, tak faham dengan isim fa'il dengan sifat musyabahah bismi fa'il. Di satu masih bila dah ada Ada dua makna tu. Oh, yang tu ngaji lama sikit. Pertama kena faham prinsip tu. Pasal wazan fa'il dalam kaedah ilmu sharaf dia ada fa'il dengan makna fa'il, ada fa'il dengan makna maf'ul. Bila tu kena tengok kalimah apa dan struktur ayat. Yang tu yang menyebabkan kita boleh faham adakah dia dengan makna fa'il ataupun dengan makna maf'ul. Contoh antara contoh dalam kitab kalau sebutlah. Kalau kita jumpa mayat, kita haza qatilun. Dok banyak ni banyak kena tikam. Haza qatilun. Qatil fa'il. Apa makna qatil? Boleh makna qatil, boleh makna maqtul. Situ apa sesuai? Mana tahu? Pasal dia kena tikam. Pergi mahkamah, duduk kandang salah, hadza qatilun. Apa makna qatilun? Kenapa? Tuduh hidup lagi, duduk kandang nak dakwa. Macam mana boleh faham tu? Tengok min siakil kalam, tengok medan percakapan kat mana. Jadi kaedah nak mengenal tu, satu kena faham kebolehan dia, boleh makna isim fa'il, boleh makna isim maf'ul. Betul nak pakai mana satu? Saya nak buat bahasa macam ni sikit. Kau tengoklah. Kau tengoklah anak buah mana apa. Kesesuaian itu, saking kau buah mana isim maf'ul jadi mana fa'il. Ada tempat memang dua-dua boleh. Kau tengok struktur ayat lah. Saya nak sebut panduan tu je kan. Apa dia satu-satu tu panjang ni saya sebut. Okey. Itu je soalan ni. Habis terjawab dua-dua.
Okey, siap. Uluhiyah tu. Oh, bagus. Han jawab macam tu. Rububiyah. Begitu? Dia tak ada cerita pun macam dalam kitab cerita kan. Bagus punya soalan. Bagus punya soalan. Yang ni lah zaman lah ni, kebanyakan syarahan dalam masyarakat telah dihurai dengan huraian cara Wahabi. Di mana Wahabi? Cara memahamkan maksud uluhiyah dan rububiyah. Jadi kaedah Wahabi, dia punya faham uluhiyah mana macam mana, Allah saja layak disembah, bahasa pendeknya itulah, betul kan? Apa makna rububiyah? Allah yang mencipta, Allah lah yang menjadikan, Allah yang merupakan, okey. Ciri-ciri sifat ketuhanan tu, yang tu dipanggil rububiyah. Boleh? Kelayakan untuk sembah dipanggil uluhiyah. Huraian macam ni Wahabi punya version, bukan kaedah ahli sunnah wal jamaah, bukan kaedah ulama kita, bukan cara kitab yang kita baca. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, uluhiyah rububiyah tak ada beza makna. Apa makna uluhiyah? Istighna'u ilahi an kulli ma siwahu dan iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Apa makna rububiyah? The same meaning with uluhiyah. Tak beza kan sikit pun uluhiyah rububiyah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Wahabi macam mana? Itu yang Wahabi kata macam ni, orang kafir sembah Tok Kong, tapi bila tanya siapa Tuhan sebenar, Tuhan Allah. Di dalil ayat Quran lagi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Orang kafir dia tak cakap Tuhan Allah, dia kata Tuhan Allah. Jadi orang kafir ada tauhid rububiyah, tapi dia sembah. Orang kafir ada tauhid rububiyah, tak ada tauhid uluhiyah. Betul ke faham macam tu? Betul, orang kafir ni ahli tauhid ke ahli tak tauhid? Nak engkau pun buat gitu kan. Kenapa? Ada tauhid rububiyah, tak ada tauhid uluhiyah. Orang Islam pula sembah siapa? Allah. Tapi sebut je dah. Tetapi duk pergi minta kat wali, duk pergi doa kat kubur misalnya kan, penyembah kubur, kuburiyun. Orang Islam macam ni, dia ada tauhid uluhiyah, tak ada tauhid rububiyah pula. Jadi orang Islam ni orang kafir. Orang kafir tu tak kafir. Memang dia membaca tu, antara yang dia baca macam tu lah. Dalam buku teks pun lah ni ajar macam tu lah. Macam yang sebut tu betul lah. Itulah takrif yang selalu dia ajar. Cuma dalam buku teks selalu sebut ringkas. Tapi itulah definisi yang ada. Kalau dalam periksa pun kena jawab macam tu. Betul? Dan fahaman macam tu, kalau kita lanjutkan dia akan faham nanti orang kafir tak boleh kata kafir. Macam apa? Orang kafir dia duduk antara kafir dan Islam. Tak mana dia Islam, tak mana dia iman. Dia iman tauhid
rububiyah, tapi kafir tauhid uluhiyah. Itu dia apa? Dia bainal muslim wal kafir. Jadi tak boleh kata kafir ke orang kafir. Pasal apa? Pasal dia ada tauhid rububiyah, tapi tak ada tauhid uluhiyah. Betul ya fahamnya tu? Tu kaedah apa? Kaedah Cik B. Kaedah kita tak. Orang kafir tak. Kenapa kafir? Sekalipun dia mengaku Allah tu Tuhan, tapi dalam masa yang sama ada benda yang membatalkan fahaman dia, kata Allah Ta'ala tu Tuhan kan. Pasal apa? Pasal dia tak memberikan semutlaknya kepada siapa yang menjadikan dia. Untuk dengan itulah dia rasa mengharap dan berhajat kepada dia. Bahkan dia mengharap dan berhajat, tapi menyembah lain pada Allah Ta'ala. Dia tak ada istilah tauhid rububiyah uluhiyah itulah. Apa dia? Dia telah salah memahamkan uluhiyah tu. Apa dia? Dia sepatutnya kena faham apa? Allah tak hajat pada satu makhluk, berhajat pada Allah Ta'ala. Kaedah ulama ahli sunnah itulah uluhiyah, itulah rububiyah. Tak asingkan antara uluhiyah rububiyah. Yang tu yang jadi kelahi tauhid tiga tu. Jadi hamnya soalan tu bagus saya sudut tu. Saya pun tak teringat nak sebut tu. Hang sebut tu. Lagi saya merapik panjang buat tu. Tapi cukup sekadar saya sebut. Apa dia? Pahaman Cik B ni, dia membezakan tu dan dia meletakkan orang kafir tak boleh kata kafir. Pasal orang kafir ada tauhid rububiyah. Cukup. Dan kita kena dakwah dia banyak-banyak supaya dia kenal tauhid uluhiyah. Nanti dia boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang kafir tak boleh kata kafir pula. Kaedah kita macam mana? Siapa yang kafir tak dikatakan kafir. Kafir orang yang tak mengkafirkan orang kafir. Yang memang kafir. Pasal apa? Kerana orang yang ternyata kafir tak dikatakan kafir, maka orang yang tak mengatakan si kafir itu adalah kafir, itulah kafir. Boleh faham? Bahasa pendeknya apa? Babi, dah babi dia tak kata babi. Orang yang tak faham babi itu babi, dia adalah babi. Tak faham bahasa macam tu kan? Bahasa mudah untuk faham tu. Kenapa babi? Bahasa tu nampak buruk sikit, senang sikit. Kafir dengan babi mana buruk lagi? Kafir tu buruk lagi. Lepas tu kalau jumpa babi dengan jumpa kafir, tambah kafir harbi. Tembak siapa? Tembak kafir harbi ya. Kafir harbi ya. Tapi pegang nampang lagi kena tangkap, maksud dia kena bunuh. Tu sembang aku lain. Saya nak cerita apa ni? Nak cerita kepahaman tu. Kepahaman tu. Bahkan orang Islam tak dihukum Islam, yang Islam pula dihukum kafir. Masalah. Situ bahaya Wahabi duk kelahi yang kita situ. Benda yang tak bid'ah dia kata bid'ah. Bahkan bid'ah mula saya tu kata saya merepek panjang ni. Di atas kaedah dia membezakan uluhiyah dengan rububiyah tu. Yang dia kata uluhiyah ni kelayakan untuk disembah, rububiyah ni Allah lah mencipta, Allah lah yang merupa, Allah lah memberi rezeki, Allah lah yang menentu. Dia membezakan macam tu menyebabkan orang kafir tak boleh dihukumkan kafir pasal orang kafir masih ada tauhid rububiyah. Dia cuma tak ada tauhid uluhiyah. Tak betul pahaman macam tu. Pahaman tu siapa ajar? Cik B. Buku teks semua dah ajar macam tu. Nak saya sebut. Buku teks semua dah macam tu. College, universiti, semua ajar macam tu. Saya ni pun ada beberapa laporan daripada beberapa kenalan, anak-anak dia duk masuk universiti, ngaji kadang falsafah lah, ngaji ilmu tauhid. Antara benda yang mula-mula ajar, masuk-masuk pensyarah dia ajar ni dulu. Allah ta'arash. Orang kafir ada tauhid rububiyah, tapi tak ada tauhid uluhiyah. Dengar je lah. Ya, betul. Dalam kitab-kitab Arab kita ni, jangan kata kitab Jawi, kitab Arab pun atas kaedah manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah ni tak membezakan antara uluhiyah dan rububiyah. Tidak. Allahumma itulah saya syarah lagi, saya syarah panjang. Cukup saya sebut macam tu katanya. Jadi
memahamkan dan mengasingkan rububiyah dengan uluhiyah dengan takrifnya itu tak betul dalam kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Kerana nanti dia akan menyebabkan orang kafir yang masih mengiktiraf Allah sebagai Tuhan tapi sedangkan sembah tokong tak boleh dikatakan kafir kerana mereka ada tauhid rububiyah cuma tak ada tauhid uluhiyah. Tak betul. Songsang. Kaedah tu menyeleweng daripada kaedah jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, bahkan dengan ijma' ulama. Tu pahaman apa? Pahaman yang menyeleweng terkeluar tu. Kerana mengiktiraf tak kafirnya orang kafir sedangkan kafir. Kerana mereka sebab membezakan uluhiyah dengan rububiyah tu. Kaedah kita rububiyah uluhiyah the same meaning. Satu esok tanya, "Man rabbuka?" Dia tanya ilah ke tanya Rabb? Kalau itu orang kafir ni jawab apa? Man rabbuka? Jawab. Tempat tolong jawab ibu orang kafir. Man rabbuka? Tak faham saya tanya apa? Ni orang kafir masuk dalam kubur ni. Bila tanya orang kafir, man rabbus samawati wal ard? Orang kafir jawab siapa? Allah. Ni. Jadi orang kafir masuk kubur ni, man rabbuka? Orang kafir jawab apa? Jadi orang kafir kena siksa dalam kubur? Lepas orang kafir soalan kubur. Mampu engkau. Nampak? Kalau pasal apa? Pasal dia membezakan uraian tu. Rububiyah dengan uluhiyah. Tu syarah satu-satu panjang kan. Tu dia orang ni mengajak manusia untuk membahas nas. Kaedah kita ambil ya putusan satu. Uluhiyah macam ni, satu boleh faham terus tepat. Pasal apa? Kita nak buat rumusan bukan senang, nak bahas pula pergi tengok ayat Quran satu-satu. Takut tak jumpa penyelesaian itu ya kan. Okey, sekali lalu saya sebut macam tu. Tu saya kata saya kalau ikut nak cerita banyak tapi memang kena ada bagi kuliah khas untuk cerita situ beza satu-satu tu. Atas kita bicara kitab, memang kitab kita akan kata dia akan sebut uluhiyah, tak sebut pun rububiyah. Dan la ilaha illallah. Kenapa tak sebut la rabb illallah? Siapa? Nak tauhid tak mana tu? Pasal nak sebut la ma'bud nanti ke depan lah dia akan cerita tu. Kenapa yang masuk dalam tu istighna dan istighna Allah Ta'ala angkul liman siwahu, dan semua makhluk mesti bersyukur pada dia. Apa dia yang termasuk tu balik mesti rujuk pada apa kesimpulan yang dibuat atas kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Kaya lalu macam tu. Lain? Apa kaitan nama dengan nama tu sifat. Yang tu pun kaedah Wahabi tak? Pasal kaedah Wahabi kan dia tauhid tiga kan. Apa dia? Uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Kaedah kita tak? Kita ajar tauhid macam mana? La ilaha illallah. Apa makna? La mustaghniyan kulli ma siwahu wa mustaqiran ilaihi kullu ma adahu. Tak bicara pun asma' wa sifat, bukan mengenepikan dia tak? Bukan mengenepikan dia, tapi keutamaan besar mesti faham makna uluhiyah tu lagi betul. Bila faham uluhiyah ni, kalau ada asma' wa sifat pun dengan kaedah dengan kita dah belajar apa dia ciri ketuhanan tu, nanti kalau ada asma' nama-nama yang ada tu dan ada ayat-ayat Quran yang Wahabi kata sifat tu, tangan Allah, muka Allah. Wahabi kata apa? Ayat sifat. Tangan sifat ke? Wahabi kata sifat. Muka sifat ke? Kamu? Wahabi kata sifat. Allah atas arash, dia kata apa? Sifat Allah Ta'ala. Allah ada mata, dia kata apa? Sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah ada mata, Allah ada muka, Allah ada tangan. Itu cara Wahabi, itu yang jadi sesat barat tu. Boleh? Faham saya sebut apa? Kita ahli sunnah wal jamaah macam mana? Bagi faham uluhiyah ni, Allah tak hajat pada satu makhluk, mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Allah duduk atas arash. Yang ni ayat muhkam, la ilaha illallah. Allah ghaniyun 'anil alamin. Takkan Allah duduk atas arash. Allah ni Rabbul Arsyil Azim. Allah ghaniyun 'anil alamin.
Allah, berapa banyak ayat Quran yang sebut Allah Ghani kan. Itu macam mana? Azal arash, mesti bukan macam tu maksud dia. Ayat tu mutasyabihat, bukan muhkamat. Pula tu bukan sifat. Bukan sifat. Alal arsh bukan sifat. Yadullah bukan sifat. Yad, tangan, juzuk, anggota. Mata, juzuk, anggota. Muka, anggota. Takkan tak kenal anggota dengan sifat. Mereka terus gunakan yang tu, labelkan dia dan kategorikan dia sebagai sifat. Muka sifat. Jadi beriman je dengan ayat tu. Allah ada muka, ada tangan, ada mata, dan tangan kanan, lepas tu ada dua tangan, lepas tu tentulah ada kiri. Dia punya faham macam tu. Kita ahli sunnah wal jemaah macam mana? Subhanallah. Mustahil mata, mustahil tangan, mustahil muka, mustahil atas arash, mustahil. Siapa? Dia ghaniyun anil alamin. Kalau ada mata perlu cahaya, perlu mata mesti duduk di muka. Dia kata jangan fikir. Tak ada fikir apa, bohong tak fikir. Lepas tu panjang nak cerita tu. Yang tu pun salah satu cara fahaman Cik B. Yang tu yang bila belajar cara macam tu, yang tu yang dia tak langsung belajar macam kita belajar. Yang kata Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis, dia tak belajar yang teras muhkam dulu. Dia belajar mutasyabihat dulu. Dia belajar apa? Muka, tangan. Dia belajar hak tu dulu. Wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis tak pernah dia ajar. Buku teks tak pernah ajar. Betul? Kalau ngajar masjid surau yang jenis baca-baca buku macam tu, memang dia takkan sebut. Nak faham Allah wujud, Allah wajib wujud, kita mungkin wujud, kita harus wujud, takkan jumpa kataan tu. Kalau Cik B punya cara ajar, takkan jumpa kataan tu. Allah mukhalafah lil hawadis, Allah mesti qaim min nafsih, tak akan jumpa punya kataan tu. Yang jumpa apa? Yadullah fawqa aydihim. Yang jumpa apa? Ar-Rahman ala arsy istawa. Yang jumpa apa? Orang kafir Marabbus samawati wal ard wa la yaqulunna Allah. Akan jumpa hak tu. Bahasa mesti hak tu lah. Takkan jumpa wujud kidam baqa', takkan jumpa. Bahkan diserang. Ni pahaman Yunani. Sikitlah sana, saya sebut sana. Macam tu lah dia. Tu yang duk kelari dengan kita tu. Macam tu. Jadi kaedah kita bab-bab macam tu dia kena mengaji khas. Tambah pula terjemahan dia boleh membawa kepada musyabahah Allah Ta'ala dengan makhluk kan? Makhluk ni seolah-olah Allah ni ada penyerupaan dengan makhluk, sedangkan kita belajar bab akidah memakhlukkan Allah Ta'ala pun salah, memakhlukkan Allah Ta'ala salah, dan mentuhankan makhluk pun salah. Jadi mesti letakkan makhluk tempat makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kedudukan Allah. Jangan campur aduk. Campur aduk ni yang berlaku kat Wahabi. Betul. Jadi banyak duk belajar orang ramai ni belajar apa sekarang? Belajar tauhid Wahabi. Nak sebut apa orang nak marah punya pasal tapi cuba tengok elok-elok, cuba semak balik. Pasal saya pernah jumpa dengan geng-geng yang jumpa macam ni kan. Bukan murid dia, ustaz dia. Sebut satu soal-soal sampai dia kata saya kena study balik. Kita bagi soalan kat dia, saya kena kaji balik. Yang duduk mula dipegang yakin dah. Bagi soalan-soalan dia kata saya kena study balik. Ustaz soal tu saya belum buat kajian lagi. Tapi dia dah akidah lah macam tu. Allah ada mata, Allah ada tangan. Bagi soalan-soalan macam tu dia kata saya kena kaji balik. Itulah sekali lalu. Okey. Lain? Ya. 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 Jadi antaranya la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah la mustaghni an kulli. Kalau sebelum tu, apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Apa ciri ma'bud la ma'buda bihaqqin illallah? Ma'bud bihaqqin mesti mustaghni an kulli man siwahu wa muhtaqiran ilaihi kullu ma adahu. Dia mesti daripada step situ. Apa makna la ilaha illallah? Ilah makna apa? Kullu ma'bud bil haq. Apa ciri ma'bud bil haq? Mesti mustaghni an kulli man siwahu wa muhtaqiran ilaihi kullu ma adahu.
La ma'budan bihaqqin tu. Kalau dengan kata la ilah, ilah dengan mana? Kullu ma'budin bihaq, itu asal tafsir lughawi ilah. Itu apa makna ilah? Mustaghniyan kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu, tu tafsir istilahi. Kalau takdir uluhiyah tu kat mana? Ilah dengan mana uluhiyah? Istilahi ya. Kalau ilah dengan mana? Apa ni ilah? Buka kamus mana-mana kamus. Apa ni ilah? Kullu ma'bud bil haq. Tu lughawi. Jadi kaedah kita tu yang ulama dah ambil kesimpulan, dah jadi istilah dah. Apa ni ilah? Mesti mustaghni an kulli ma siwahu, muftakir ilaihi kullu ma adahu. Bahasa pendek ambil pada Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ni kaedah usul ulama ahli sunnah jemaah. Istilahnya dipanggil tafsirul Quran bil Quran. Tafsirul Quran bil Quran. Quran kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu ghaniyun hamid. Itu tafsir Quran bil Quran. Itu. Dengan nisbah apa? Maksud nisbah tu macam mana? Kalau kita maksud tenang hati, jadi mesti nisbahkan kita faham macam mana. Kefahaman kita tentang Allah Ta'ala yang macam mana yang menyebabkan kita tenang hati, dan kefahaman kepada Allah macam mana yang menyebabkan bergetar hati. Kalau yang pertama tentang tatma'innul qulub tu, tenang hati. Sebut Allah. Siapa Allah? Allah cipta aku, dia yang bagi ada aku, dia yang bagi rezeki aku. Dia tu duit tak ada, macam mana? Allah, macam mana? Dia bagi aku ada, takkan dia tak bagi makan aku? Bagi kerja, bagi makan ni bukan kerja aku. Allah yang dia dah jamin aku tak ada pun dia bagi ada, takkan aku dah ada dia tak bagi makan? Mustahil dia akan jadi macam tu. Allah, kan? Tenang hati. Tu satu wajah untuk kata macam mana nisbah tatma'innul qulub tu, kan? Kalau nisbah bandingan macam mana? Kita ada kat atas muka bumi ni, bapak kita, mak kita, sahabat betul tak? Tu nak makan apa? Fikir apa makan? Aku, bapak aku, mak aku ada. Aku lahir ni pun sebab daripada demo. Aku dibesarkan boleh mereka. Duk fikir apa aku nak makan minum, dia sediakan makan minum aku. Boleh? Faham tak sebab apa? Itu sekali bandingan antara nak fikir, nak dengan tatma'innul qulub tu, kan? Tatma'innul qulub. Jadi orang tatma'innul qulub ni pasal apa? Pasal dia tak boleh duduk tahap tu. Dia duduk berasa dia yang bagi makan dia. Melengung, cari. Sekali lalu macam tu. Itu tatma'innul qulub. Adapun wajilat qulubuhum, tak mana? Dia pandang pada sudut, kalau andai kata kita buat salah dan ada benda yang kita tak tunaikan amanah, bila Allah bagi jadi kita, dia soal tak? Dia tanya tak? Dia tahu tak? Untuk berasa dah buat salah, kan? Bila berasa buat salah, nak apa? Tatma'innul qulub ke wajilat qulubuhum? Jadi nisbah wajilat qulubuhum tu nisbah gerun kalau ada buat khianat atau buat salah, satu. Ataupun wajilat qulubuhum tu di atas kedudukan dia ilah, dia khalik, kita makhluk. Takut presentation kita ni tak cukup dan tak menepati macam mana dia kenaki, tu kita gurun tu. Boleh? Macam isteri, untuk saya buat misal ni untuk bagi faham wajilat qulubuhum. Isteri, suami cengeng contoh kan. Tak pun suami, dia khidmat masak, tapi kalau benda dia buat tak kena, bagi hidang kat isteri, kat suami hanya masak, suami pun rasa tengok macam mana? Berubah muka, macam suspend nak isteri. Minum air, bancuh. Abang, ni air. Dah buat bagus lah air ni. Minum. Bismillah. Macam, suspend tak? Nak pergi mati aku lah.
Ni kecil manis. Takkan bagi manis terang ni. Oh, macam wajilat qulubuhum. Tak faham saya sebab apa? Jadi kalau orang yang memang ada faham dia punya kedudukan siapa, dia kenal Allah Ta'ala siapa, walaupun dia buat hebat macam mana, taatan, dia rasa macam mana, dia takut apa yang dia buat tu tak menepati macam mana yang sepatutnya dia kena buat. Pandang pada nisbah tu, wajilat qulubuhum. Itu satu wajah wajilat qulubuhum. Di atas kita khianat memang wajilat qulubuhum. Bahkan kalau kita tak khianat pun, kalau kita buat, memang kita dah buat menepatikah macam mana kehendak dia kepada kita. Satu wajilat qulubuhum. Kalau saya suruh buat kerja lah, ni tolong tukang buat kebayang macam ni. Kalau saya datang tu agak-agak saya puas hati tak puas hati, suspend tak? Tak lagi kena komplain, takut tak? Tak takut? Kalau saya kata, okey, lega sikit tak? Kalau saya main, siapa suruh buat kebayang ni? Awak ni besar tu kan? Kan takut tu. Jadi kalau saya tak cakap apa-apa pun, gerun tak? Pasal apa gerun? Takut yang dibuat tu tak menepati apa yang disuruh buat. Saya kata, cuci masjid ni bagi bersih. Saya balik seminggu, saya main. Macam? Siapa yang ambil tanggungjawab bagi bersih tu? Macam? Hampa duk tunggu ni. Macam? Wajilat tak qulubuhum? Tak wajilat qulubuhum. Pasal apa? Takut apa yang kita buat tu tak menepati apa yang disuruh. Itu nisbah wajilat qulubuhum. Yang sebagian ulama duk tafsir dah hurai antara maksud wajilat qulubuhum. Kalau satu lagi yang selalu sebut, tiga selalunya, tatma'innul qulub, wajilat qulubuhum, apa lagi? Wala zikrullahi akbar. Sebut Allah ni akbar. Apa wajah akbar sebut Allah Ta'ala? Tak, nak sebut siapa lagi yang akbar? Duit, makhluk. Isteri, makhluk. Allah, dia siapa? Isteri tak buat kita, suami tak buat kita, mak tak buat kita, bapak tak buat kita, Mahdi tak buat kita. Tak ada siapa buat kita, melainkan siapa yang paling besar untuk disebut. Wala zikrullahi akbar. Sebut Allah lah besar sekali. Tu wajah akbariyahnya Allah Ta'ala untuk dia disebut. Itu sekali lalu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.